Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan anda dalam keadaan sihat walafiat, satu family, dan saya doakan anda sentiasa dalam keadaan tenang dan boleh mendapat lagi ilmu pada hari ini. Kalau badan dah sihat walafiat, memang kita boleh buat kerja yang lebih bagus, betul? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulakan. Ada tiga rahsia asas bagaimana kita boleh menjaga kesihatan, dan hari ini bukan seperti biasa yang saya ceritakan. Anda mungkin nak dengar cuma diet saja, tapi tak, saya nak cuba bagi secara menyeluruh, tapi ada sedikit luar daripada kebiasaan. Boleh? Alright. Nombor satu ialah anda pernah dengar mifiroterapi tu. Saya nak kupaskan secara yang boleh diaplikasikan dan you boleh terus kalau tengah menghadapi kanser ataupun nak menghindari daripada kanser. Itu nombor satu, penyakit yang paling serius dan paling menakutkan. Nombor dua adalah penyakit-penyakit lain yang dinamakan penyakit kronik. Boleh you bagi fahaman tak bila saya kata penyakit kronik tu, apa yang you faham? Rheumatoid arthritis, betul? Lagi? Ambil yang senang-senang, yang biasa you dengar. Yang kronik, yang lebih daripada 6 bulan tu, 3 serangkai tu, betul. Apa dia 3 serangkai? Heart disease, high blood pressure dengan diabetes. Betul, pandai. Kita tambah lagi yang penyakit obesity, sekarang dah diiktiraf sebagai penyakit kronik. Memang lama betul kita dah besar, betul tak? Okey, jangan malu. Ramai orang masalah buah pinggang, yes. Lagi ni masalah psoriasis, tak mau tulis, masalah autoimmune, yes. Jadi supaya you dapat buka minda you terus, penyakit eczema, penyakit asma, bahkan kalau you ambil daripada kepala pun, penyakit-penyakit kronik seperti kalimomo tu pun penyakit yang kronik juga, dah bertahun-tahun tak hilang-hilang, berkeping-keping kulit you, betul tak? Ini pun ada kaitan dengan masalah you punya fungsi badan juga, liver problem, fatty liver, yes. Alright. So apa saja seperti gout, jangan lupa, arthritis, ada tak? Thyroid, yes. Baik, kita nak cerita tentang macam mana kita boleh mengatasinya atau melawan atau menghindari yang lebih baik. Okey. Ready? Nombor satu, tidak lain tidak bukan, kita mulakan dengan minda dahulu. Ramai orang akan cuba membuat persiapan nak dengar tentang fizikal, betul tak? Tentang makanan, tentang sayur-sayuran, tapi bagi saya, selagi mana minda tak dibetulkan, walaupun you tak suka dengar ke, minda dahulu. Ni ulcerative colitis, irritable bowel syndrome terutama sekali. Apa IBS tu kan? Ramai orang. Bell palsy tak? Bell palsy disebabkan oleh virus. Sekejap je. Selalunya dalam masa paling tinggi 2 bulan you akan recover. Kalau tak recover, bukan bell palsy lah tu, ada benda lain. Ataupun mungkin ada sikit berpanjangan, itu saja. Okey. Yes, masalah anxiety, masalah kemurungan, panic attack, very important. Ramai orang makan dalam, dia simpan, dia takut nak cerita ke orang. Gastritis, berarti berpuluh-puluh penyakit ya, yang kronik, betul tak? So saya kata apa, bermula dengan minda dahulu. Cuba cek minda anda semua, cuba tengok, pegang kepala kejap. Kalau kita boleh scan, terscan sekejap. You rasa-rasa, okey, minda kita dalam ni, kenapa orang suka dengar, tak suka dengar, kadang-kadang dari sudut psikologi ni. Sebab apa? Dia tak nampak tau. Sebab you sendiri tak boleh cerita ke orang. Orang sendiri tak boleh nampak you. Tetapi you tengok kalau tangan saya jadi macam ni, macam tu. Sikit-sikit macam tu. Macam tu. Okey, dan tak berhenti. Dalam 5 minit, lepas tu dia berhenti sekejap. Lepas tu datang balik. You rasa-rasa saya normal ke tak normal? Tulis kat situ, normal ke tak normal? Cepat. Lepas tu you tengok macam tu, ataupun macam tu. Pernah tak you tengok orang? Okey, normal ke tak normal ni? Cepat tulis. Ni real ni, ada orang sakit macam ni. Okey, ataupun macam tu, ataupun macam tu, ada tak? Ataupun getar-getar je tangan macam tu. Nak ambil barang habis. Kalau kopi, nak minum breakfast, tak normal, betul? Baik, saya nak tanya you, ini disebabkan you nampak. Saya nak tanya you sekarang, tuan-tuan dan perempuan sekalian, minda you dia melompat-lompat tak? Jawab. Sebab minda kita ni melompat-lompat tak? Ataupun tak melompat-lompat, dia steady je. Minda kita, orang putih kata, ada yang dinamakan monkey thought. Faham tak? Pemikiran macam monyet.
macam kera yang melompat-lompat. Betul-betul. Memang kita selalu ni pagi ni saja dah melompat-lompat ni, kalau tak salah saya tadi. Betul tak? Sebelum you dengar lecture I ni, mungkin tengah dengar lecture ni pun nampak macam you berfokus kepada saya, tapi dia melompat kan? Baik, saya nak tanya you, kalau dia melompat-lompat tak tahu macam mana dia melompat, bahkan mungkin kalau dia berbentuk tangan, dia dah macam lebih teruk, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, kadang-kadang atas bawah, betul? Kadang-kadang dia mati terus, tak boleh fikir lagi dah, terlalu banyak letih. Jadi soalannya, kenapa kita tak boleh kata otak kita tak normal? Kita masih kata kita normal lagi. Maka apabila you dah tahu otak kita pun boleh macam tu, macam ni, macam tangan kita, berarti yang ni lah nak kena dibetulkan dahulu. Sebab apa? Dalam otak ni, walaupun dia statik, tak nampak, sebab ada tengkorak, dia tak boleh keluar masuk melompat. Kalau dah boleh keluar masuk, otak ni boleh jadi belun, dia dah melembung-lembung, dah tutup-tutup, dah kecut-kecut, besar balik, kadang-kadang meletup-letup pun, betul tak? Tuan-tuan sekalian, inilah yang dimaksudkan asas pertama untuk menjaga kesihatan, supaya kita sihat walafiat, mestilah minda dahulu dibetulkan. Kalau you dengar lecture-lecture saya daripada sekarang, akan membawa ke arah membetulkan minda dahulu. Jangan you rasa benda tu tak important. Saya selalu kata, jangan lepaskan peluang mencari jalan untuk mententeramkan jiwa. Memang dengan mengingati Allah sahaja kita dapat mententeramkan jiwa, tetapi kita boleh bantu lagi. Sebetulnya Tuhan bagi kita minda, betul tak? Dia bagi kita kuasa persepsi untuk mengkontrol diri kita sendiri. Kalau tidak, Tuhan bagi sama kita dengan binatang lah juga, kan? Dengan ulat lah. Bahkan binatang pun ada emosi, betul tak? Jadi berarti kita dibezakan dengan binatang. Kalau dipanggil chimpanzee, orang buat kajian sains, dia punya DNA, tahu DNA, dia punya kromosom, dia punya signal-signal, dia punya ni lah, genetic factornya, perbezaan kita dengan chimpanzee yang paling dekat cuma 3-4% saja perbezaannya. Bahkan orang kata 1-3% je dia punya perbezaan dari segi genetik. Tetapi dari segi pemikiran, kita dengan chimpanzee, woi, macam langit dengan bumi jauh, betul? Sebab itulah kita special. Jadi kalau kita special daripada hari ini, belajar prinsip pertama iaitu betulkan minda dahulu untuk lawan penyakit termasuk kanser dan penyakit kronik. Sebab apa? Saya ambil kanser sebagai contoh pada hari ini. Sebab you mesti kata, Allah doktor, bukan senang nak handle kanser. Betul. Tetapi kita kan semua ada kanser. Semua. Cuma sikit banyak, keluar tak keluar aja, timbul tak timbul saja, kan? Macam ni lah. Kalau di Kuala Lumpur, ada tak you rasa pencuri kecil-kecilan ataupun pickpocket yang kadang-kadang kat kedai ke, kat tempat-tempat pasar-pasar ke, tempat orang ramai-ramai ni, kadang-kadang ada tak yang kadang-kadang tempat yang sunyi-sunyi, ada tak perompak kecil-kecilan ni? 1-2 kat sana you dengar, kadang-kadang kat Ampang, kadang kat Shah Alam, kadang kat Subang Jaya, betul? Kadang-kadang nun jauh kat Johor Bahru, sekali-sekala berlaku kat Penang, kat Kuching, tapi tak jadi masalah, kan? Sama juga negara, kalau bandingkan dengan body kita ni, ada kat bahagian pipi sikit-sikit, ada kat ni lah, kanser ni macam kriminal, orang-orang nakal ni, orang jahat ni, ada kat punggung, bahagian usus, ada juga kat liver, betul? Kadang-kadang dia keluar kat thyroid, kadang-kadang kat bahagian paha, kat dalam tulang pun ada, tapi tak jadi masalah. Cuma apabila mereka berpakat, katakan geng Ampang call daripada Johor masuk ke dalam, naik Air Asia daripada Kuching ke Kota Kinabalu, masuk ke, nanti saya pergi ambil you kat airport, kita combine, kita jumpa kat Putrajaya, kita geng dan kita plan macam mana nak attack kat Ampang tadi supaya satu Ampang tu kita cover. Itu yang menjadi masalah. Jadi sebelum dia kumpul, kita kena betulkan apa? Signal daripada minda dahulu, sebab inilah HQ dia, headquarters dia yang akan hantar message kepada tulang-tulang kita, bone marrow kita yang mengeluarkan stem cell yang baik-baik, ataupun kepada bakteria kita kat dalam usus-usus kita untuk sel-sel darah putih juga untuk melawan dan tangkap awal-awal lagi sebelum dia berkumpul, buat planning. Faham? Jadi caranya ialah dengan cara kontrol otak kita dulu.
Contohlah kita bagi, kalau you masih lagi bermasalah tentang takut kepada sesuatu lah. Ramai orang takut pada macam-macam dalam dunia ni. Terutama sekali takut mati contohnya kan. Memanglah. Rupa-rupanya you kalau takut mati betul tak apa. Sebab you tahu bahawa kematian adalah kepastian. Memang kita pasti akan mati. Dan kita tahu dunia kita ni singkat. Dan perlu digunakan sebaik mungkin, betul? Maka bila saya kata digunakan sebaik mungkin, jadi kalau you gunakan ketakutan kepada kematian tu sebagai untuk membawa kepada positif pembuatan amalan semua terbaik untuk kita melabur diri untuk pergi ke dunia satu lagi itu, akhirat nanti, maka kita akan buat terbaik. Jadi bila kita akan buat terbaik, kita tak bolehlah fikir benda-benda yang tak elok, benda negatif semua, dan daripada pemikiran tu akan jadi perbuatan. Maka cancer cell pun takut kepada orang yang steady ke atas ni, pada orang yang menggunakan secara yang positif dan secara efektif. Itu sebabnya nombor satu ialah penggunaan bina. Maklum saja sekarang ni ramai yang takut kepada dua perkara. Apa lagi dia takut? Dia takut dan dia masih lagi sebenarnya bukan takut saja, dia masih lagi membawa beban lepas. Dipanggil dalam bahasa psikologi, dipanggil memory. You masih ada lagi memory yang tak lepas tak? Selalu saya kata, file lama ataupun bag lama, kalau you tak buang dia, memang sangkut. Satu. Nombor dua, yang paling saya lebih risau ialah imajinasi. Ramai orang berimajinasi benda yang kalau positif tak apa, jarang-jarang you boleh fikir benda yang masa depan aku lebih baik. Selalunya dia fikir apa? Kalau aku dah sekarang macam ni, mak bapak aku pun ada kanser, dia pun ada diabetes, confirm aku kena. Biarlah aku let go je. Itu yang jadi masalah. Padahal kalau dah ada genetic factor, dia harus lebih kuat lawan dia. Nampak? Jadi memori dan imajinasi ni kadang-kadang disalah pakai sehingga kan dia lupa kepada yang dia tengah enjoy sepatutnya sekarang, tengah bersyukur sekarang supaya dia dapat nikmat anugerah Allah yang rahmat dia bagi hari-hari, boleh bercakap, boleh dengar sekarang, boleh makan pagi tadi. You seharusnya mencari solusi. You bukan berperang. Kalaulah you kat Ukraine tu lainlah, ataupun you kat Yaman ke bergaduh dengan negara-negara jiran ke apa lainlah. Tapi you tak ada masalah. Kita sendiri yang menyiapkan diri, preparation untuk kalau tak bermasalah pun macam dah bermasalah. Habis? Boleh ke body kita lawan dengan kanser punya geng tadi yang tengah berkumpul kat Putrajaya tu? Dia dah siap perjalanan nak pergi ke Ampang nak attack. You masih lagi duk bergaduh benda lain. Maka nombor dua, ready? Saya nak bagi nombor dua sekarang. Habis nombor satu, banyaklah lagi cerita tapi kita rangkumkan kepada nombor dua. Nombor dua ni lebih mustahak. Dengar. Perkataannya ialah physical. Tadi minda, nombor dua physical. Kalau kita ambil 200 tahun yang lepas, kita tak usah fikirlah 2000 tahun lepas, tak boleh bayangkan tu tak, ataupun tak payah 500 tahun, ambil 100-200 tahun cukup. You rasa-rasa 100-200 tahun yang lepas, atuk nenek moyang kita dahulu, dia punya pergerakan sama kita sekarang tak? Saya mengaku dulu. Allah Akbar, jauh beza. Jadi kalau kita bandingkan kali ganda aktiviti, berapa kali ganda? Moyang. Ada tak 2 kali, 3 kali? Bak kata orang, ada setengah kajian, mereka hampir 20 kali ganda aktiviti mereka berbanding dengan kita. 20 tu minimum lah. Berarti daripada bangun sampai dia orang tidur malam, mereka tidak ada rest. Tapi bagi mereka itu bukan pekerjaan. Bagi mereka itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu hari ini punya topik, you kena pegang elok-elok. Kalau pun kita tak boleh ikut serta sampai 20 kali ganda. Setengah orang kata kalau dia berkebun kat sana tu, daripada pagi dia keluar dengan, kalau saya bayangkan nenek saya tu ataupun kawan-kawan punya neighbor tu, dia orang masih lagi ada bicycle yang besar yang ada galang tengah tu kan, yang bila budak kecil nak belajar dia naik sengit bicycle tu ke hoyong hayang macam tu. Tapi tu zaman baru 6-70 tahun lepas, tahu tak? Ataupun lebih kurang je. Tapi kalau 200 tahun lepas, saya ingat tak tahulah berapa kali ganda. Maka kalau kita boleh
fikir balik, sebab itulah mereka kuat, sebab itulah tulang mereka tak reput, sebab itulah you tengok semua macam besi, walaupun badan tak gemuk tapi dia punya kekuatan, tak gemuk bagus lah kan, maksudnya you nampak kurus-kurus kan semua kan, tetapi dia orang punya dahsyatnya kekuatan tu dibanding dengan kita sekarang. You sebagai warrior, kita sama-sama, boleh tak kita tingkatkan at least 2-3 kali ganda? Kita sepatutnya 20 kali ganda kalau nak ikut dia orang. Patutnya kita sekarang lebih senang hidup kita kan. Petang-petang exercise je, kot-kot lah. Sejam you rasa lama sangat, buatlah setengah jam. Itu pun saya dan anda kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, betul? Maka mulakan berjalan. Jadi dari sudut kesihatan, nak lawan kanser, nak lawan apa tadi saya kata, chronic cases yang you tulis tadi tu, rupa-rupanya atuk nenek kita dulu tak pernah dengar perkataan psoriasis. Jarang-jarang dia dengar perkataan kanser, betul? Dan orang diabetes zaman dulu, ingat, tak pernah kena injection insulin pun, agak-agaknya, tahu mati je kan. Jarang you dengar ada amputasi potong kaki ke sebagainya, betul? You jarang dengar dia orang asthmatik ke, ada penyakit eczema, ada penyakit thyroid, ada juga sekali-sekali saya tengok. Sebab apa? Mungkin perigi dia tak cukup iodine je, tu je. Tapi tak payahlah nak kena operate, buang breast lah, buang usus lah, betul? Jadi tuan-tuan sekalian, bukan tak ada penyakit tu, ada. Tak mungkinlah dia orang pun tak kena penyakit, cuma tak berleluasa. Faham tak? Not as many as now. Sekarang kita 1 in 4 cancer cases, 1 in 8 ada penyakit kronik, and diabetes 4 million people in Malaysia alone. Jadi tuan sekalian, masalahnya ialah pergerakan. So sebab itulah saya bawa cerita baru pada hari ini. Dulu saya kata diet mustahak, betul, 80% mestilah diet, 20% 10% saja aktiviti atau bergerak. Saya rasa mungkin ni satu fakta yang saya nak kena betulkan. Saya mula nak ambil 50-50 dah sekarang. Nanti saya buat kajian lagi, boleh tak kita improve dengan improve-nya pergerakan. Saya tak kata exercise pun, saya kata bergerak. Sebab orang dulu bukan faham perkataan exercise. Mereka bergerak, pergi mana pun, kedai pun nak kena bergerak. Pergi kebun dia orang, menoreh getah, sawah padi ataupun tanam sayur-sayuran semua, mereka mesti bergerak. Jadi tuan-tuan sekalian, boleh tak kita betulkan fakta yang mengatakan exercise tu cuma 10%, nak kena jaga makanan lebih mustahak, betul dari satu sudut. Tapi sejak saya fikir-fikir dan saya dengar balik cerita saya ni, atuk nenek moyang kita dulu, kita kena tingkatkan bukan 10% je exercise. Kalau boleh pergerakan kita mesti sekurang-kurangnya 50% dalam kehidupan kita. Bergerak. Okey. Dan ada orang buat kajian, alhamdulillah, tak payah kita lari masuk dalam gymnasium nak angkat weight gila-gila. Kita cuma berjalan saja dah memungkinkan kita dapat balik sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali ganda berbanding dengan 20 kali ganda lagi orang tua dahulu. Baik, kita habis. Dari sudut fizikal, kita tak boleh tinggallah pula diet tu, betul lah. Tapi perkataan diet ni jangan you salah tafsir, mengatakan kita wajib ikut satu jenis saja. Dulu lagi saya kata D&D diet dibuat khas untuk pada masa pantang larangnya, waktu you tengah sakit gila, maksudnya tengah panas, orang kata tengah kanser tengah menyala, ataupun psoriasis, SLE, atau tengah arthritis, tengah gout. Masa tu you kena betul-betul pantang lah. Itu yang tak ada gula wajib, tak ada susu, you tahu kenapa, tak ada daging kenapa. Ini pun zaman dulu orang makan daging, susu hari-hari kan, dia orang ambil juga gula-gula semua tu. Tetapi sebab mereka gerak lebih, dia bakar, so kita tak risau. Sekarang kita kena risau sebab satu, pergerakan very low, dan makanan kita terlalu banyak bahan-bahan dah diproses. Dulu mana ada proses-proses, ada supermarket semua kan, tak ada fast food semua kan. Jadi diet zaman sekarang ni, bila saya kata ikut dia ni diet tu, sebab memang yang ni ajalah yang insyaAllah masa kita pantang larang tu dapat mengubah
direction penyakit tu. Dia takut juga kalau banyak sayur, banyak buah-buahan, banyak benda menghijau. Kan saya cerita tentang bawang, banyak kunyit, banyak moringa, banyak serai, daun salam. Kan banyak saya cerita yang you dah dengar dulu, termasuk sampai daun pandan, daun karapole, simple-simple. Dan ulam berbalik itu ada kaitan dengan orang tua dahulu juga. Dan kalau boleh dari segi makanan, selain daripada D&D diet tu, boleh tak you ikut ni? 2 kali cukup sekarang. Makan jangan terlalu lebih daripada 2 kali sehari, yang makanan betul lah. Kalau in between pun tak digalakkan snack. Itu zaman sekarang orang mengeluarkan perkataan intermittent fasting, padahal zaman dulu orang-orang dulu dah buat dah puasa semua ni, Isnin, Khamis semua tu, dan sekarang kita belajar orang sekarang pun dah pandai, lepas Isyak dia orang tak makan apa-apa lagi dah. Kan bagus tu. Sebab apa? Dah dibuat kajian sama ada OMAD, one meal a day pun yang terbaik, tetapi kalau kita masih terasa lapar, 2 kali sehari. Okey, in between tak payahlah banyak-banyak sangat nak cari roti lah, biskut lah, habis paket-paket crisps, chips dan sebagainya. Itu memang cari penyakit. Sebab zaman dulu mana ada orang makan in between, right? Tapi dia orang makan, dia tak tengok pun, pakai makan sampai rasa puas. Jadi tak ada masalah, dia orang tak bilang kalori pun. Itu nombor 1. Nombor 2 ialah kalau boleh makan dengan tangan. Sebab apa? Dari sudut roh makanan tu, bila you pegang dia, dan sebelum you makan pun you boleh rasa makanan tu sama ada masuk akal tak masuk akal. Faham tak faham ni? Kalau you ambil kelongsong, tahu tak, paket, you cuba nak pegang tengok makanan tu, boleh pegang tak? Nombor 1. Makanan dalam tin, boleh pegang tak? Ataupun makanan yang dah dikoyak, diletak depan you, setelah you tengok ada tarikh luput semua, dia you tuang atas pinggan, you cuba sebelum you tempuh makanan tu, cuba you rasa dulu. Dia panggil aura makanan tu. Kadang-kadang you sendiri tahu makanan tu dah tak ada apa dah tinggal. You pergi fast food, tak percaya kata saya, you dah order kan, you dah beratur, you dah order, dia pun kata, have a nice day, would you like to have french fries with it? Dia kata kan, nak tak? You terlupa nak order french fries, dia peringatkan you pula. You kata, oh ya. Okey, ambil tu, you letak tangan you atas semua makanan-makanan cepat ni, you rasa macam mana? Kalau you merasakan nak pegang makanan pun dah tak ada value lagi dah tak ada khasiat lagi dah, you rasa masuk ada khasiat tak? Dan kenapa saya minta pegang dengan tangan? Cuba you tengok, kalau makanan yang panas, yang baru dimasak, baru ditanak, katakan ubi, sayur, kan fresh, pegang buah, kan rasanya lain. Barulah kita tahu bahawa tangan ini, jari ini ada signal. Dan makanan ni you kena dengan rasa syukur. Faham? Kalau orang lambat kayu makan banyak mana pun boleh, ambil lah dengan satu dulang tu, kadang-kadang dia bagi jenis sekarang lambat kayu atas meja kan. Itu semua dah mula cari naas. Sebab apa? Dia tak ada kontrol lagi dah. Manusia ni kalau buffet, tahu buffet tak? Mata kita rambang dan kadang-kadang kita bukan lapar pun, disebabkan dah bayar atau kawan belanja, terlahap semua. That is where kanser ke, chronic disease ke, tak akan baik. Okay? So, gunakan konsep bersyukur. Kalau bersyukur, takkan you nak lahap, betul tak? Itu konsep syukur. Dan tutup cerita tentang makanan saja, jangan percaya kepada sebarang diet yang tidak serasi dengan you. Maksudnya, kalau you makan, orang kata A, you makan A, tapi untuk you dia tak serasi, maksudnya sampai allergic ke, sampai you rasa macam nak muntah ke, tak lalu, sampai kena paksa, tak usah. Sebab ada cara-cara yang lebih, orang panggil selesa, boleh makan. Ikut elok D&D diet tu, saya bagi supaya dia ada flexibility, ada hari treat day pun. 2 kali seminggu, kalau you pantang macam mana pun, dibenarkan ambil telur, kalau boleh telur kampung, daging organik kalau boleh, kalau perlu nak juga susu, ambil yang perah sendiri punya. Baik, kita tutup cerita hari ini dengan last kali, iaitu minda, fizikal dan rohania.
Roh inilah sebenarnya yang mengikat kita dengan Yang Maha Kuasa, sebab Tuhan saja yang bagi penyakit pada kita dan Dia boleh ambil balik. Sebab tu sebagai penutup, kalau kita lupa kepada Yang Maha Kuasa ni, kita rugi sangat-sangat lah. Sebab apa? Dia boleh macam magic show je, petik jari hilang. You pernah dengar tak orang percaya kepada miracle? Inilah miracle. Sebenarnya bukan miracle. Tuhan dah siapkan dah aturan dia. Kalau you terlupa nak connect, minta, kadang-kadang baik-baik dia nak bagi cepat baik. Sebab you lupa pada dia, dia pun lupa pada kita. Jadi itu sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, tolong sampaikan pesan ini kepada yang seramai mungkin, terutama sekalian anak-anak muda. Minda, fizikal dan rohaniah. Balancekan, insya-Allah kita akan jadi sihat walafiat, termasuklah penyakit kanser dan juga penyakit-penyakit yang serius, yang sampai kronik bertahun-tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bahagia, akhirat syurga. Let go and feel good all the time. Bye.